Autonomy is an illusion. Sejahtera, nama saya Dibora Lanang Anak Mulfi, memegang kad matrik D2001093097. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan tentang program kami, jadi saya akan membentangkan terlebih dahulu tentang latar belakang atau pengenalan kumpulan kami. Program Santun Masyarakat merupakan aktiviti kemasyarakatan yang dilakukan secara berkumpulan serta mempunyai tujuan serta matlamat yang jelas untuk meringankan beban, meningkatkan nilai murni dalam diri seseorang individu serta memberikan manfaat kepada komuniti masyarakat yang tertentu. Program ini mampu memberikan impak yang baik bagi mahasiswa dan mahasiswi Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam menepani pengalaman serta hasil yang diberikan kepada komuniti yang menerima. Tujuan program Santun Masyarakat ini dijalankan adalah untuk memupuk kerjasama dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Yang kedua, membantu dalam melengkapkan kelengkapan ibadah. Yang ketiga, membantu menceriakan ruangan surau dengan pelbagai aktiviti yang kami jalankan seperti menyeka misi saja, membaca pantun dan sebagainya. Baiklah, kami dari kumpulan 17 telah mengadakan program ini bersama dengan anak-anak karya di Surau Al-Hidayah Kota Malim Prima. Bilangan pelajar yang terlibat adalah seramai 25 orang kanak-kanak yang berusia 5 hingga 12 tahun. Masa yang diperuntukkan oleh kumpulan kami dalam menjalankan aktiviti ini bersama dengan pelajar adalah dari pukul 9 pagi sehingga pukul 12 tengah hari. Kami telah tiba di Surau Al-Hidayah seawal jam 8 pagi. Ketika tiba di sana, kami telah meminta anak-anak karya dan juga ahli-ahli jabatan kuasa untuk bersarapan pagi dahulu sebelum memulakan sesi yang akan kami jalankan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 28 Disember 2022, bertepat pada hari Rabu, kumpulan 17 telah melaksanakan satu program di Surau Al-Hidayah Kota Malim Prima. Program yang dianjurkan mempunyai dua sesi pengajaran. Sesi pertama adalah sesi tadarus Al-Quran dan hafalan surah lazim. Sesi ini dijalankan selama 1 jam, iaitu dari jam 9 pagi sehingga 10 pagi. Sesi ini diambil ahli oleh 3 orang ahli kumpulan kami, iaitu Aisyah Nazira, Syamila Narisha dan Nashida Kamdun. Selain itu, terdapat 3 rakan daripada kos lain turut membantu kami bagi melaksanakan sesi pertama. Ini kerana kami kekurangan tenaga pengajar. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada pihak yang memberi kerjasama sepanjang sesi dijalankan. Sebanyak 25 orang peserta telah mengikuti sesi pertama yang terdiri daripada umur 5 tahun hingga 12 tahun. Semasa sesi pertama berlangsung, kami telah mengasingkan murid yang mahir membaca Al-Quran dan murid yang masih membaca Iqra agar tiada kekeliruan berlaku sepanjang sesi berlangsung. Bagi pelajar yang masih di peringkat Iqra, mereka terdiri daripada umur 5 tahun hingga 9 tahun. Dan bagi pelajar yang berada di peringkat Al-Quran, terdiri daripada umur 9 tahun hingga 12 tahun. Semasa mengajar murid yang mahir membaca Al-Quran, mereka diajar membaca surah lazim dan mereka turut menghafal beberapa surah lazim. Manakala murid yang masih membaca Iqra, kami mulakan pengajaran dengan mengajar huruf-huruf Jawi. Setelah itu, kami beralih pengajaran ke Iqra 1 hingga Iqra 3. Semua murid memberikan kerjasama yang baik sepanjang sesi pertama berlangsung. Tujuan sesi pertama dilaksanakan adalah untuk mengukuh pengetahuan mereka dalam bidang agama.
Walaupun mereka masih muda, tetapi mereka sangatlah bersemangat dalam mempelajari ilmu agama. Disebabkan masa yang tidak begitu panjang, kami mengakhiri sesi pertama tepat pada jam 10 pagi dan diteruskan dengan sesi kedua, iaitu sesi kesusastraan Melayu. Setelah tamat slot pertama, kami telah mengadakan slot kedua, iaitu bengkel mencipta puisi dan sajak. Program ini melibatkan kesemua peserta tidak kira peringkat umur. Kanak-kanak ini telah didedahkan dengan pelbagai pengisian yang menarik untuk mereka mengenali dengan lebih mendalam mengenai pantun dan juga sajak. Kanak-kanak ini didapati begitu bersemangat ketika sesi ini dijalankan, di mana mereka sentiasa ingin mencuba untuk membaca pantun dan juga sajak. Pergi sekolah nak belajar. Waktu cuti beli baju warna biru. Hujung minggu beli telur. Saya ucapkan terima kasih kepada semua cikgu. Setelah tamat kesemua sesi, kami dengan besar hatinya telah memberi sumbangan yang terdiri daripada kelengkapan alat solat seperti Al-Quran, sejadah, telekong, tasbih dan yasin kepada pihak surau. Tidak lupa juga sedikit cenderhati buat para peserta, di mana 3 orang pelajar yang aktif akan diberikan beg sandal, manakala yang lain akan diberikan bekas alat tulis. Pemberian cenderhati ini adalah bertujuan untuk menghargai jasa mereka yang sudi menyertai projek ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Najihah binti Nur Hizam, pemegang kad matrik D 20201093071. Pada 28 Disember, kumpulan kami telah menjalankan projek santun masyarakat di Surau Al-Hidayah, Kota Maling Prima. Projek ini dijalankan kerjasama antara ahli kami berada pada tahap yang amat memuaskan. Kami dibahagikan kepada 2 sesi. 3 orang akan mengendalikan sesi pertama, manakala lagi 2 orang akan mengendalikan sesi kedua. Semasa ahli yang lain mengendalikan sesi pertama, saya dan rakan saya membantu dalam mengawal setiap tingkah laku peserta. Kerjasama yang baik antara ahli kumpulan ini sememangnya penting agar segala yang dirancangkan dapat berjalan seperti mana yang diharapkan. Saya juga sedar bahawa kemahiran berkomunikasi juga merupakan salah satu perkara yang penting untuk saya praktikkan pada masa akan datang. Semasa sesi saya berlangsung, saya perlu menggunakan bahasa yang mudah untuk difahami oleh para peserta kerana kebanyakan mereka ini tidak tahu tentang sajak dan juga pantun. Oleh cabaran yang saya hadapi ialah berkaitan dengan peserta yang sukar untuk dikawal dan juga kurang bersemangat dalam meneruskan projek ini. Dan sebagai seorang bakal guru yang profesional, saya perlulah kekal bijak dalam menarik perhatian peserta ini untuk terus fokus sepanjang aktiviti ini dijalankan. Kesimpulannya, saya dan ahli lain amat bersyukur dan berbangga apabila projek santun masyarakat ini dapat dijalankan dengan lancar bersama pihak Surau Al-Hidayah Kota Maling Prima dan juga bersama kanak-kanak yang sudi menyertai kami. Diharapkan agar semua ilmu yang kami peroleh ini dapat digunakan apabila kami menjadi pendidik pada masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syamila Risha binti Sulaiman dari kumpulan 17. Pada tanggal 28 Disember 2022, ahli kumpulan 17 telah melaksanakan projek santun masyarakat di Surau Al-Hidayah di Kota Maling Prima yang melibatkan kerjasama daripada ahli jawatan kuasa surau serta komuniti masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Selain itu, kumpulan saya telah memberikan kerjasama yang sangat baik sepanjang program ini berlangsung. Kami telah dibahagikan tugasan masing-masing di mana setiap orang perlulah menggalas tugasan mereka dengan penuh tanggungjawab. Saya telah memberikan kerjasama yang baik sepanjang program ini berlangsung. Di samping itu, terdapat juga cabaran yang saya dan ahli kumpulan hadapi, iaitu terdapat juga segelintir murid yang sukar untuk dikawal dan juga yang kurang bersemangat ketika program tersebut berlangsung. Disebabkan ada segelintir daripada mereka ini berumur di antara 5 hingga 7 tahun, jadinya tingkah laku mereka ini agak sukar untuk dikawal. Namun sebagai seorang guru yang profesional, saya perlulah kekal sabar dan bijak mengawal situasi tersebut. Kesimpulannya, saya dan juga ahli kumpulan berasa sangat gembira kerana projek yang kami jalankan ini mendapat sambutan yang menggalakkan dalam kalangan murid-murid dan juga sambutan daripada ibu bapa. Kebanyakan kanak-kanak atau murid-murid ini juga kelihatan teruja dan bersemangat sepanjang program ini dijalankan. Saya dan juga ahli kumpulan telah banyak mendapat ilmu dan pengalaman yang bermanfaat untuk kami jadikan sebagai panduan apabila kami menjadi guru pada suatu hari nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Pada 28 Disember 2022, hari Rabu pada pukul 9 pagi sehingga 12 tengah hari, ahli kumpulan kami iaitu ahli kumpulan 17 telah melaksanakan projek santun masyarakat di Surau Al-Hidayah, Kota Maling Prima yang melibatkan kerjasama daripada ahli jawatan kuasa surau. Semasa program berlangsung, saya ditugaskan untuk mengurus sesi pertama iaitu sesi tadarus Al-Quran. Saya ditanggungjawabkan untuk mengajar serta membetulkan bacaan kanak-kanak perempuan yang berumur 5 sehingga 8 tahun yang kurang lancar membaca Iqra.
Sepanjang pelibatan saya dalam projek tersebut, saya dapat mempelajari bagaimana cara untuk menjadi seorang guru yang sabar dalam mendidik kanak-kanak. Saya perlu bijak dalam mengawal emosi ketika berhadapan dengan kanak-kanak. Seterusnya, sepanjang projek ini berlangsung, saya dan juga ahli kumpulan berjaya mencapai objektif projek Santun Masyarakat ini, iaitu memupuk semangat kerjasama dalam ahli kumpulan. Kesimpulannya, saya merasa amat gembira dan bersyukur kerana saya dan ahli kumpulan telah berjaya menjayakan projek Santun Masyarakat di Surau Al-Hidayah, Kota Malim Prima pada 28 Disember 2022 tahun lalu. Melalui projek ini, saya dapat menimba banyak pengalaman serta pengajaran sebagai seorang bakal guru kelak dalam mendepani masyarakat dan juga rintangan yang mendatang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nashita binti Kamdon. Kumpulan kami telah menjalankan program Santun Masyarakat di Surau Al-Hidayah, Kota Malim Prima pada 28 Disember 2022 yang bersamaan dengan hari Rabu pada jam 9 pagi hingga 12.30 hari. Terdapat pelbagai ilmu dan pengalaman baharu yang saya peroleh daripada program Santun Masyarakat ini. Antaranya ialah saya mempelajari tentang sifat seorang guru yang perlu kreatif dan bijaksana. Seterusnya, kerjasama dalam kumpulan kami sepanjang menjalankan program sangat dititik beratkan kerana kami semua perlulah mengawal tingkah laku nakal para peserta, terutamanya peserta yang berumur 6 tahun ke bawah. Kerjasama merupakan unsur yang penting sepanjang program dijalankan kerana dengan kerjasama yang baik di antara semua ahli, pastinya program akan berjalan dengan lancar dan berkesan. Di samping itu, saya juga dapat belajar satu sifat yang semestinya perlu ada dalam diri para guru, iaitu sifat sabar. Kami perlulah faham dan bersabar dengan tingkah laku peserta. Dengan kesabaran yang ada pada diri, dapat diperlihatkan sisi yang positif sepanjang program berlangsung. Selain itu, terdapat juga beberapa cabaran yang saya peroleh sepanjang program berlangsung. Antaranya adalah cabaran dalam mengambil perhatian peserta. Terdapat beberapa peserta yang terlihat tidak bersemangat sepanjang program berlangsung, namun kami berjaya menangani masalah tersebut dengan baik. Kami juga diuji dengan tingkah laku nakal para peserta, namun perkara itu berjaya kami tangani dengan sabar dan profesional. Saya berasa sangat bersyukur dan seronok apabila kami sekumpulan berjaya menjayakan program ini. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Deborah Lana Anak Murphy, memegang kad matrik di 2020-109-3097. Jadi, pada 28 Disember tahun 2022, kumpulan kami telah mengadakan program Santun Masyarakat yang bertempat di Surau Al-Hidayah, Kota Malim Prima. Saya telah mampu membina pelbagai ilmu dan pengalaman dalam menjadi seorang guru kelak. Hal ini dikatakan demikian kerana saya mampu berinteraksi dengan baik sekali sesama murid dan masyarakat. Di samping itu, saya mampu menyesuaikan diri dengan persekitaran dan karenah para murid sepanjang program tersebut dijalankan. Seterusnya, melalui program ini, saya juga telah memperbaiki diri saya sekaligus memantapkan diri saya dalam berinteraksi secara baik di khalayak umum. Sehingga program Santun Masyarakat ini telah memberikan impak positif dalam diri saya agar saya sentiasa bersedia menghadapi cabaran atau rintangan yang mendatang di mana saya bergelar seorang guru kelak. Saya juga ingin berterima kasih kepada ahli kumpulan saya yang bersungguh-sungguh dalam menjayakan program ini sehingga memberikan kesan yang cukup baik dan membina keyakinan dalam diri kami semua. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, sepanjang projek Santun Masyarakat dijalankan, ahli kumpulan kami telah mendapat pelbagai kebaikan dan dapat membina pengalaman berdasarkan nilai kerjasama di antara kumpulan kami dengan karya Surau Al-Hidayah, Kota Malim Prima. Segala cabaran dan rintangan yang telah kami hadapi di dalam melaksanakan projek Santun Masyarakat ini telah mengajarkan kami sebagai bakal guru untuk lebih matang dan mendepani cabaran yang akan mendatang kelak. Ahli kumpulan kami mengharapkan agar projek Santun Masyarakat yang telah kami jalankan ini dapat mengubah sedikit sebanyak kesedaran atau kebaikan dalam kalangan komuniti masyarakat, tidak kiralah dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi maupun masyarakat setempat. Sekian, terima kasih.